Yang ini yang favourite aku lah. Sebab bagi aku Kimi Kimo tadi dia puitis juga, Amara puitis juga, Annie Zakri aku rasa Malik juga yang tulis. Tapi bahagian Malik ni dia macam mana nak cakap dari segi kesusahan tu, Kimi lagi susah lirik dia untuk nak difaham kan. Tapi bahasa-bahasa yang dia guna, cara susunan dia tulis, cerita verse dia tu, lepas tu penggunaan macam ada satu words ni word Itali, ada satu word ni word bahasa Melayu lama, ada words tu ada aku rasa tu reference game, tapi aku tak tahu. Okay, kita get back to the lyrics. First dia kata, bangkit dari bara lalu dihembusnya nyawa, saktinya dan aksinya rencananya bencana. Maknanya macam ni, bangkit dari bara lalu dihembusnya nyawa adalah permulaan. Kita kena tahu seorang penjahat ni, dia tak tiba-tiba lahir pak keluar daripada perut mak dia tu, okay ni je jahat. Tak, dia dah hadap dalam hidup dia, something went wrong dalam life dia yang memang pedih, yang memang susah, yang menjadikan dia ni ada berideologi macam tu. Kalau kau tengok dalam cerita Polis Evo ni, scene yang membuatkan turning point yang menunjukkan yang Shana Ahmad ataupun Reza ni memang dah nak jadi jahat. Bila ada satu scene dia macam cantik gila. Dia dekat rumah dia, dikelilingi api. Dia yang bakar rumah tu, yang ada memori dia dengan wife dia apa semua ni, dia bakar, dia duduk kat tengah-tengah tu, yang aku tak tahu macam mana boleh hidup, tapi dia hidup. So sebaik saja api tu telah padam semua, dia ibaratnya dah padam segala kisah silam dia, dah lupakan, mampus kau korang, aku nak sekarang ni aku yang baru. Saktinya dan aksinya rencananya bencana ni maksudnya macam dia punya kebolehan, segala apa kebolehan dia apa semua tu digunakan untuk mengucak-kacirkan apa benda rencana dia ataupun perancangan ni, ada perancangan jahat lah. Lepas tu Daktina kepaksina negara dalam senggara, maka pesta kerja raya lena senggama tergendala. Okay, aku faham. Kan ada orang cakap macam okay, lirik-lirik Malik ni susah nak faham apa kan. Aku faham, maksudnya benda-benda macam tu dia sebab words-words macam ni lah, Daksina, Paksina ni kan. Tapi sebenarnya bila kita Google, kita dapat je tahu maksud dia tu. Dan bila kita tahu maksud dia tu, benda ni sebenarnya straightforward je, kita faham. Contoh Daktina ni maksudnya adalah selatan, Kepaksina adalah utara. Maknanya dari selatan ke utara, macam Wali Band, selatan ke utara. Negara dalam senggara, maknanya merata tempat ni, negara ni dalam keadaan yang kekecohan, disebabkan oleh maka pesta kerja raya lena senggama ni tergendala. Ni menunjukkan rutin harian lah, macam pesta kerja raya lena senggama, benda yang kita selalu buat kan. Okay, benda ni tergendala disebabkan oleh kekecohan yang dibuat oleh penjahat ni tadi. Lepas tu barulah dia cakap sebab apa tergendala. Gara gugat ganggu hantu dari darsa warsa lalu, katanya tagih darah sahih justifikasi ragu. Maknanya macam ni tau. Dia gugat ganggu hantu dari darsa warsa lalu ni adalah, okay, hantu tu merujuk kat benda yang jahat lah kan, hantu. Okay, darsa warsa ni adalah satu timeline. Dia menunjukkan tempoh masa 10 tahun ataupun satu dekad lah. Okay, dia sama macam kalau kita rujuk cerita Polis Evo 3 ni. Okay, Shana Ahmad ataupun Reza ni, dia adalah partner kepada Inspector Kai yang dah lama lah, even before Polis Evo 1 lah kan, 10 tahun dulu. So maknanya dia dah dalam lingkungan masa 10 tahun tu lah. So dah sawarsa, dia boleh je keluar dekat Polis Evo 1, keluar kat Polis Evo 2. Tapi tak, dia keluar kat Polis Evo 3. Sebab apa? Nak bagi complete timeline tu 10 tahun. Okay, lepas tu dia kata katanya tagih darah sahih justifikasi ragu. Okay, bila kita kata tagih darah ni, maknanya dia nak, he will come for revenge tau. Okay, tagih darah sahih justifikasi ragu. Sahih ni maksudnya satu ketentuan tau. Dia nak justification.
Tapi bila kata justifikasi ragu ni, maknanya dia adalah satu false justice lah. Satu pemahaman keadilan yang salah lah. Satu versi keadilan yang kena kat kepala dia je. Macam tu. Lepas tu emosi rapuhnya dipagar fasad jago sado, dendam lama dicandu dibakar ego dan bravado bravo. Ya Allah, cantik ya. Kita tengok dia cakap emosi rapuhnya bukan tu, dia kata emosi rapuhnya dipagar fasad jago sado. Maknanya seorang ni dia nampak, penjahat ni nampak je kuat, sado, jago kan. Dia kata jagoan ni orang kan. Jago maknanya dia jantan lah, jago, sado. Tapi emosi dia rapuh. Bila sebenarnya sebabkan emosi rapuh ni yang menjadikan dia seorang penjahat, sebab mental dan emotion dia tak stable. Berbalik kepada cerita Polis Evo, sama macam kita rujuk Polis Evo punya cerita. Macam Reza ni dia jadi jahat sebab dia kalah dengan emosi dia. Bila dia kehilangan isteri dia, orang yang dia sayang, dia jadi emotionally unstable. Bila kita fasad tu pula, dia dipagar. Emosi dia yang rapuh ni disembunyikan oleh fasad jago sado. Badan dia sado, nampak ketegapan dia, kehebatan dia. Fasad ni adalah bermaksud corruption. Maknanya jiwa dia tu dah korup lah. And then dendam lama dicandu dibakar ego dan bravado. Okay. Candu ni macam yang kalau korang tahu, candu ni adalah sejenis dadah lah. So maknanya dia bercandukan dendam. Dendam tu adalah dadah dia yang dibakar, sebab candu ni kita bakar. Dia dibakar, dendam tu dibakar oleh ego dan bravado. Seorang yang ada ego ni, contohlah dia ada satu prinsip lah, senang cerita kan. Okay, penjahat ni dia ada satu prinsip dia yang, contoh kalau dalam cerita ni dia kata dia adalah family man. Dia adalah family man dan dia sebagai tanggungjawab dia sebagai seorang suami adalah untuk melindungi isteri dia. So bila isteri dia mati disebabkan oleh kerja dia, maksudnya punca daripada dia, kerja dia, dan dia mati, so bagi dia dah gagal lah sebagai seorang suami. Dan dia ingin menunjukkan lah kenapa dia nak bertindak sedemikian macam tu. Okay, so tapi okay, line yang seterusnya ni adalah line yang menyebabkan aku attention grabber aku untuk first time aku dengar lagu ni. Like aku dengar line ni macam lain macam. Aku terus nak tengok apa lirik yang lain kan. Okay, line dia macam ni tau. Dia Kitol Al-Iskariot, dari hero ke Sikario. Macam aku rasa kebanyakan orang tahu yang Kitol ni adalah dia maksudkan si Kitol dalam sejarah Melayu Melaka dulu tau. Dia ni adalah pembelot lah. So dia si Kitol. Tapi siapa Al-Iskariot kan? So aku Google. Aku tulis Al-Iskariot tak jumpa. Tapi aku tulis Iskariot. Rupanya Iskariot ni nama panjang dia adalah Judas Iskariot. Judas Iskariot ni Judas kan, korang tahu Judas ni adalah pengikut Nabi Isa dulu. Nabi Isa dulu atau pengikut Jesus dulu yang belot kepada Jesus, yang pergi mengkhianati dia dengan bagi tahu dekat orang-orang yang dia ni Nabi Isa dia bersembunyi di sini. Dan dalam Islam dia yang digantung kan, dia yang disalibkan kan. So Al ni adalah perkataan Arab yang menunjukkan So Kitol the Judas. Menunjukkan dia ni adalah pembelot. Yang mana dulu kalau Polis Evo, Shahnaz ni dulu adalah polis dan dia belot dan dia khianat, dia jadi penjahat sekarang. So apa tu, dari hero ke Sicario. Sicario ni adalah bahasa Latin. Dalam bahasa Latin dia maksud assassin. So dia dulu dah ada hero, lepas tu dah bertukar kepada assassin. Sini orang jahat lah kan. So lepas tu dari Bari dia kembali cari ahli biro di kota, dan Bario ni maknanya Bari ni adalah satu tempat di Itali, dan penempatan dia tu adalah macam pelabuhan. Aku rasa bila aku look into Bari ni, dia tempat yang ada banyak gang apa semua, macam ada crime yang biasa-biasa macam tu lah kan. Tapi
Yelah banyak je tempat ada crime apa semua. Tapi sekarang tapi aku rasa Malik menggunakan Bari ni satu mungkin sebab port tu sudah sinonim kepada macam tempat persembunyian orang jahat ke macam tu, ataupun dia memang saja pakai Bari tu sebab dia nak macam rhymes dengan words-words dia yang lain. Contoh macam ahli biru, di kota dan Barrio. Barrio ni adalah perkataan Itali tak silap aku, menunjukkan neighborhood, kejiranan, ataupun dia bahagian kecil dalam sebuah kota tu yang macam dia poverty dia tinggi sikit lah, macam tu. So dari Bari dia kembali cari ahli biru di kota dan Barrio ni, maknanya dia kembali daripada tempat persembunyian itu. Dia keluar daripada tempat persembunyian itu untuk mencari ahli biru ni. Siapa ahli biru ni? Ahli biru ni adalah orang-orang yang berjawatan yang dia nak balas dendam tu. So dia pergilah dekat di kota dan Barrio ni. Tempat-tempat ahli biru ni menapak adalah di kota lah kan. Lepas tu jari-jarinya menari-nari cari tabur lari-lari Mario kan. Okay, ini korang dengar mungkin macam korang rasa apa benda macam merepek kan. Tapi okay, hear me out Okay, Mario ni aku rasa Malik nak refer to Super Mario Bros tu. Sebab aku rasa zaman Super Mario yang tengah hype dulu ni waktu zaman Malik muda lah. So aku rasa dia suka main game ni. Ni teori aku lah. Aku rasa dia suka main game ni, so dia reference to the ni lah. So dalam game tu Mario ni adalah hero tu lah kan. So dalam konteks baris ni nak cakap yang jari-jarinya menari-nari cari tabur lari-lari Mario ni adalah jari menari tu macam dia menaik keyboard lah kan. Dia nak mencari hero ni. So dengan pencarian itu menyebabkan si Mario ni lari bertaburan. Dapat logik. Okay. So dia mencari mana whereabouts hero ni apa sama untuk mencari profile, nak tengok background hero ni supaya dia boleh balas dendam dekat hero ni lah. Okay, and then ni last line dia. Dari api dia menjadi-jadi, satu di dahi dia kembali. Okay, dari api dia menjadi-jadinya maknanya dia dah rasa dia besar tau. Dia dah jadi lupa daratan sikit, dia dah naik kepala sikit, dah rasa dia hebat kan. Sebab api dia dah makin besar, sebab tu dia rujuk pada api ni, dah menjadi-jadi. Bila kita tengah naik kepala ataupun tengah besar, merasa diri kita hebat ni, pada saat itulah kita akan melakukan kecuaian. Dan satu di dahi dia kembali ni, awal-awal aku tak faham apa benda. Rupanya baru aku dapat tangkap sebenarnya satu di dahi tu adalah satu tembakan di dahi dan dia kembali. Satu tembakan di dahi dan dia mati. So the beauty of this verse is, aku rasa sebab Malik dia memang ceritakan daripada awal macam mana penjahat tu jadi penjahat dan sampailah pengakhiran dia, which is bangkit dari bara and then kemudian dia kembali. So aku itu sampai situ aja, itu yang verse-verse lah kan. Okay, kalau kau tengok lirik dia, lirik bukan apa, chorus. Kalau kau tengok chorus dia, okay, balak lavanya hitam, badannya lapis kalis, aneka logam hitam, tiada yang mampu kalis. Bruno, Tayo, Natowo, Marco Polo, Tengogo. Okay, balak lava ni adalah topeng hitam tau. Topeng macam kau tengok orang mesi rumput, tapi tak pakai warna hitam lah sebab panas, nanti ni kan lagi panas lah. So dia pakai topeng hitam ni adalah untuk sembunyikan identiti lah. Okay, balak lava tu, benda tu nama balak lava. So balak lavanya hitam, penjahatnya lah. Badannya lapis kalis, ada banyak baju Kevlar tu yang untuk block bullets and all kan. Okay, lepas tu aneka logam hitam merujuk kepada senjata api. And then tiada yang mampu kalis. So yelah, straightforward lah, tiada yang mampu kalis lah. Okay, yang part Bruno, Tayo, Natowo, Marco Polo, Tengogo ni, aku rasa ini hanyalah sebab aku rasa word per word dia random. Dia bukan random, dia macam adalah macam linggo untuk army. Aku assume lah dia linggo untuk army sebab aku search NATO ni adalah code macam kod NATO lah. Aku nak explain panjang kan. Okay, Marco Polo ni pun adalah macam benda-benda macam linggo army ni lah aku rasa. So aku hanya boleh terangkan sampai tiada yang mampu kalis je. Lepas tu kalau kau tengok chorus ni dia setiap kali selepas verse ada chorus. Tapi
chorus ni dia bertukar sikit tau. Lepas yang part Malik tu dia bertukar. Sebab aku rasa Malik ni memang dia fokus kat cerita pasal penjahat je. Jadi bila dia punya chorus, dia bukan balak lavanya hitam tau. Dia balak lavaku hitam, badanku lapis kalis, aneka logam hitam, siapa yang mampu kalis. Instead of tiada yang mampu kalis, tukar kepada siapa yang mampu kalis, which is menunjukkan aku rasa macam okay, balak lava aku hitam, which is dia lah penjahat tu. Dia penjahat tu, dia yang pakai Kevlar tu, senjata api tu pun dia punya. Lepas tu siapa yang mampu kalis tu, aku rasa dia gunakan perkataan siapa tu as a provokasi kepada hero ni. Macam okay, aku balak lava, aku pakai balak lava dengan Kevlar, so sekarang ni tak ada so siapa yang mampu kalis sekarang daripada serangan aku ni. Jadi lebih kepada provocation kepada hero lah. Okay, and then dia kata sila was-was nama yang diseru, nanti das-das datang ubat rindu. Das-das tu peluru lah. Okay, halilintar malam biru, silakan kalau benar-benar jago, ayo. Ayuh, kalau benar-benar jago, ayuh. Tiada negosiasi, masa untuk aksi, nyawa dipertaruh, ayuh. Evo. Okay, yang ni dia straightforward je lah. Aku rasa ni aku tak perlu terangkan. Okay, sampai di situ sahaja aku punya pembedahan kritikal terhadap lirik lagu ni. Yang mana aku rasa ini yang paling tepat yang aku boleh interpret lah. Kalau bukan daripada ni, maknanya bukan lah. Dia just macam, aku rasa yang ini paling dekat lah yang aku boleh relate dengan movie tu, dengan lagu tu, yang mana aku rasa betul. Sebab in the end dia subjektif, dan aku rasa memang yang betul-betul tahu apa maksud ni adalah penulis-penulis ni sendiri, which is Kimi Kimo, Malik dengan Amara. Dan Zakri aku tak sure dia tulis tak. Aku rasa Malik yang tuliskan untuk dia ni. Macam tu lah. And then overall lagu ni in terms of music tu aku tak pandai lah nak komen sangat, sebab aku bukanlah ada ilmu music kan. Tapi safe to say, aku senang cerita aku enjoy je music dia. Tapi sebenarnya yang bagi aku lah, peminat-peminat lagu Malik, Kimi Kimo sebenarnya bukanlah, dia just nak music yang enjoyable je. Dia tak perlu, aku rasa kalau dia keluarkan sound yang biasa pun aku akan enjoy gak, sebab aku sebenarnya nak tengok lirik dia orang, aku bukannya nak tengok sound dia sangat. Tapi lagu ni memang sedap. Lagu ni memang aku enjoy dengar, dan lirik dia ada maksud, which is sebab tu aku suka lagu hasil karya daripada Malik, Kimi Kimo macam ni. Amara pun best gak sebenarnya. Okay, tambah dengan Annie Zakri punya suara yang memang merdu kan. Okay, tu lah, aku rasa lagu ni memang best lah. Okay, itu sahaja aku punya pembedahan aku untuk lagu ni. So till next time, Assalamualaikum.